A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mak dia. Kau tekan Sorry. Ada tekan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan Pengurusi Barisan AJK Masjid Ubaidullah, sahabat saya, kawan lama saya dan juga guru saya, Tuan Haji Isa Benjolan, tuan-tuan dan puan-puan, uhayyikum fi hadzal masa' bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di rumah Allah. Selesai sudah kita menunaikan kewajipan kita melaksanakan solat fardul maghrib berjemaah. Mudah-mudahan ibadah kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi AJK dan juga sahabat saya Cikgu Isa Jolan kerana memberi kesempatan kepada saya untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan. Rasa dah lama juga tak jumpa. Saya ingat last dulu sebelum PKP kot. Last. Baik, kali ini dapat lagi berkumpul. Saya sebenarnya tadi dihubungi oleh Tuan Haji Isa, beritahu, Ustaz tolong buat pengisian malam ni. Tengah bekerja tadi di Jabatan Pendidikan, dapat call. Tengok sahabat lama, tak angkat, tak boleh, berdosa. Angkat juga. Tapi saya kata insya-Allah saya usahakan. Dan tajuk yang diberi pada saya pun tersentak. Tiba-tiba teringat Kaabah, teringat Baitullah. Tajuk diberi pada saya malam ni merindui Baitullahi Kaabah. Ni Disember biasanya saya memang minta cuti untuk berada di Baitullah. Biasanya Disember lah. Ya. Lebih kurang 3 minggu ataupun sebulan. Kerana pertama kali saya melihat Kaabah tahun 1990. Ketika berumur 21 tahun. Saya dapat tawaran belajar di Universiti Islam Madinah. Kemudian pihak universiti menawarkan ibadah umrah secara percuma bersama-sama dengan pensyarah-pensyarah. Masa itu saya ingat lagi pada bulan Oktober 1990. Cikgu Isa masa di mana, cikgu? Tahun 90. Dari tahun Perak First time ingin melihat Kaabah. Selama ni melihat melalui kaca TV, gambar, tapi kini nak tengok live depan mata. Ya. Memang tak sabar. Walaupun belum pernah melihat berdepan, tapi memang tak sabar. Sujud syukur yang amat sangat ketika saya diberi peluang oleh pihak universiti menyertai pelaksanaan ibadah umrah dalam usia yang begitu muda. Sujud syukur. Ya. Saya sempat sujud syukur masa itu di Masjid Nabawi, besoknya nak bertolak ke Mekah. Apa doa saya? Rabbana yassir wala tu'assir, Rabbana wa atmim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan ibadah umrahku ini
jangan kau susahkan, dan sempurnakanlahnya dengan sebaik-baiknya. Sebab ini pertama kali. Tiba di Miqat Bir Ali, dibimbing untuk melafazkan niat, setelah itu bertalbiah. Saya rasa rindu nak bertalbiah bersama-sama tuan-tuan, boleh ya? Kita talbiah sama-sama. Saya rasa majoriti dah pernah pergi ke tanah suci, insya-Allah. Baik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, Engkau menyuruh kami, memerintahkan kami datang ke Baitullah, kami sahut. Labbaika. Labbaika itu maksudnya kita merespon. Ya. Ka tu kamu kembali pada Allah. Labbaik. Labbaika. Ya Allah, aku datang. Talbiah ini dibaca sebaik saja kita sudah melafazkan niat ihram. Selesai melafazkan niat ihram, status kita sudah menjadi muhrim. Maksudnya dalam keadaan berihram dah menjadi tetamu Allah. Saya sempat bertanya pada pensyarah saya betul orang Arab. Saya kata, Syekh, apa kelebihan orang yang dalam keadaan berihram? Satu, dia adalah tetamu Allah. Dia bertanya balik, antara menjadi tetamu Allah dengan tetamu manusia, mana lebih mulia? Mana lebih agung? Mana lebih besar? Tetamu Allah. Ya. Sebab sekiranya kita diambil oleh Allah nyawa kita dalam keadaan kita berihram, pada waktu itu dua keuntungan kita. Satu, kita syahid dalam keadaan berihram. Orang syahid ni, kalau orang syahid dalam peperangan, dia tak dimandikan, cuma dikafankan dengan pakaian yang sedia ada. Betul? Kemudian dikebumikan. Orang dalam ihram dimandikan, kemudian dikafankan dengan kain ihram itu. Cukup, tidak perlu ada tambahan-tambahan add-on pakaian lain. Dan jaminan dia syurga. Di padang mahsyar, laluan siratal mustaqim tanpa hisab. Sebab tu tuan-puan, besar ganjaran orang yang berstatus tetamu Allah. Beberapa jemaah telefon saya, Ustaz, tak dapat pergi tahun ni Ustaz, sedih Ustaz, rindu sangat dengan Kaabah. Saya kata, janganlah cakap betul makcik, oi, saya lagi rindu. Tahun 90 saya pergi pertama kali, saya melihat Kaabah, jatuh hati, macam tak nak balik ke universiti. Banyak ganjaran yang berlipat kali ganda. Selain daripada itu, ketenangan hati. Melihat Kaabah sama dengan kita melihat laut, sama dengan melihat Al-Quran, sama dengan kita melihat wajah kedua ibu bapa, yang mana setiap kali kita memandang Baitullah,
ada pahala mengalir pada kita. Sebab tu tuan-puan pernah naik tingkat 4 tak? Kat Baitullah, Kaabah. Ya, dari atas nampak Kaabah. Lihat orang sedang buat tawaf. Indah yang amat sangat. Pahala mengalir tu ke kita. Seolah-olah kita kalau berada di Masjidil Haram, kita ni sudah terlepas daripada melakukan perkara maksiat yang mendatangkan dosa. Apa tidaknya, siapa tak mau memanfaatkan waktu yang ada ketika berada di tanah suci, berada di depan Kaabah, melihat Kaabah dia dapat pahala. Tidak ada waktu yang diharamkan ketika berada di Masjidil Haram. Lepas asar boleh sembahyang sunat. Sunat apa Ustaz? Sunat apa je? Taubat boleh, hajat boleh. Lepas asar boleh? Boleh. Wah, bertambah-tambah Ustaz, saya suka dengan keadaan begini. Lepas subuh pun boleh. Ada waktu haram? Tidak ada waktu haram. Ini hanya ada di Baitullahi Kaabah. Tidak ada tempat lain, walaupun di Masjid Nabawi Madinah. Apatah lagi di Masjid Ubay. Bertambah-tambahlah hati ini tak mau melepaskan Kaabah. Ya Allah, hai. Kalau bolehlah hidup lama sampailah meninggal, di hujung nyawa pun aku kalau boleh nak meninggal dunia tanah suci. Sebab itu dalam hadis sallallahu alaihi wasallam mafhumnya, bercita-citalah kamu wahai umatku untuk meninggal dunia di tanah suci. Saya yakin tuan-tuan mesti ada pasang niat begitu. Betul? Cuma dapat tak ataupun tak dapat, itu berdoa pada Allah. Satu doa yang jangan lekang daripada kita. Ya Allah, Engkau sudahilah kehidupanku ini, ambillah nyawaku ini ketika aku berada di tanah suci. Siapa sini yang dah lafazkan niat doa begitu? Angkat tangan. Tak ada. Yang sudah berdoa begitu tak payah angkat tangan. Semua ada. Kenapa Ustaz? Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengesyorkan, menyarankan, mengusulkan supaya kita ni meninggal tanah suci? Dalam keadaan tidak berihram? Ya. Apatah lagi dalam keadaan berihram. Apa ganjaran dia? Laluan ke siratal mustaqim, menuju sama ada syurga atau neraka. Syurga tanpa hisab. Rezeki tuan-puan, dulu nenek moyang kita pergi Mekah buat haji 3 bulan. Betul? Apa doa mereka? Ya Allah, sudahilah kehidupanku di dunia ini di tanah suci. Ramai juga yang dapat. Ya? Kita yang naik kapal terbang 8 jam ni, pergi 2 minggu, tak dapat-dapat. Saya tuan-puan kalau pergi tanah suci ni, masa belajar dulu 4 kali, 4 tahun, umrah tak terkira, haji dah 4 kali pada waktu itu. Minta pada Allah, walaupun belum berumah tangga, tak dapat. Mungkin Allah kata, engkau kena jumpa dengan tu haji sejualan dulu. Dekat Selatan Perak. Mungkin bersahabat dulu dengan dia. Tak dapat tuan-tuan. Saya pergi haji lepas kuliah pun 2 kali, 3 kali. Minta pada Allah. Pergi umrah, minta pada Allah. Dah tu serangan orang rumah. Kalau nyawa saya diambil oleh Allah, awak reda. Ya bang? Tak dapat juga. Walaupun saya ustaz. Tapi orang tak ustaz dapat. Siapa tak cemburu? Sebab tu memang rindu pada Kaabah. Kalau boleh nak melekat berada di Baitullah. Orang yang bersembahyang, sama ada berjemaah ataupun bersendirian di Baitullah, itu ganjaran dia 100,000. Kalau tuan-puan berjemaah darab 27, berapa? 2.7 juta pahala.
Kalau tuan-tuan bahagikan dengan hari, tuan-tuan, nyawa kita pun tak boleh sampai ke tahap itu. 2.7 juta. Tuan-tuan nak dapatkan sama dengan di Mekah, tuan-tuan kena bersemayang di masjid ini 2.7 juta hari. Kalau 5 waktu, 13.5 juta. Betul lah, saya punya matematik pun bukan betul pun. 13.5 juta hari. Sehari setahun berapa hari tuan-tuan? Saya kira, saya tolong kira boleh Boleh kira Ustaz? Boleh. Allah dah bagi dah figure dia, kita kira lah. 13.5 juta ni berapa kosong dia? 6 kan? Okey. Bahagi dengan setahun bagi 365. Sekejap, saya ulang balik 13.500.000 bahagi dengan 365. Tuan-puan kena bersemayang hampir 102 tahun. Sampai umur kita ke situ? Tak sampai. Itu pun kita yang berharap Allah terima solat kita, Allah terima amal ibadah kita, kita masih lagi berharap kalau boleh pahala-pahala yang terkumpul ketika pergi umrah dan pergi haji dapat membantu kita melancarkan urusan kita masuk syurga. Tuan-tuan, besar pahala, bertambah rindu kita kepada Baitullah. Adakah sembahyang solat ataupun solat fardu saja? Tidak. Solat sunat pun dapat. Tidak ada waktu haram, lagilah tuan-tuan berpeluang untuk mengumpulkan sebanyak-banyak pahala. Saya etikaf Ustaz di Masjid Ubaidullah, Masjidil Haram Mekah, sama tak pahala dia? Tak sama. Gandaan dia tetap 100,000. Ittafaqal ulama dalam hal ini. Sepakat ulama. Ya. Bukan hanya hal ibadah solat saja. Berpuasa pun begitu juga. Sebab tu banyak jemaah, tuan-tuan tengok sana walaupun hotel dia agak jauh, dia kata, Ustaz, saya cuma 14 hari je. Waktu itulah, sekarang 12 hari. Saya tak mau lepaskan peluang saya nak berpuasa tanah suci. Sebab apa Ustaz? Sebab apa? Inilah masanya saya mengumpul pahala sebanyak-banyak. Belum ada jaminan untuk saya datang lagi. Walaupun hati ini tebal rindu pada Kaabah, belum ada jaminan saya boleh datang lagi untuk kesekian kalinya datang mengunjungi Baitullah. Ada jemaah tanya saya, Ustaz, kalau begitu tak boleh, tak ada can nak shopping lah. Saya kata shopping bukan tak boleh, boleh. Tetapi peratus shopping itu kecil, peratus ibadah tu besar. Kerana kita lubuk pahala depan mata. Kita bertaubat pada waktu itu dengan semayang taubat, beristighfar hampir 1000 kali, insya-Allah keyakinan untuk Allah terima itu lebih besar berbanding kita solat taubat dan beristighfar di mana? Di Malaysia. Siapa tak rindu dengan Kaabah, tuan-tuan? Siapa sini yang dah confirm jaminan masuk syurga? Tak payah angkat tangan. Tak payah angkat tangan. Confirm dah masuk syurga, tak payah angkat tangan. Dia yang tak angkat ni memang dah confirm masuk syurga ni. Tuan-tuan Belum tuan-tuan. Ya. Inilah peluangnya. Tuan-tuan ada TV Oasis di rumah, siaran Astro, buka, lihat, ataupun buka melalui YouTube, lihat ketika orang bersembahyang fardu berjemaah, nampak Kaabah, dapat pahala. Tonton lebih lama, boleh berlinangan air mata. Ya Allah, bila lagi aku nak pergi sana, ya Allah. Semalam Kementerian Pelancongan dah keluarkan satu keputusan, ya, pengumuman, tidak ada buat sementara ini bagi rakyat Malaysia ke tanah suci untuk melakukan ibadah umrah.
Belum. Saya baca tu menggeletar tuan-tuan, rasa nak campak handphone ni. Saya kata kenapa dah tak boleh? Bagilah. Duk fikir-fikir lagi betul. Kita ni belum diizinkan oleh Allah. Tahun 1922 sehingga 1925. Berapa tahun tu? 2, 3, 4, 5. Allah tak mengizinkan 4 tahun berturut-turut hambanya melakukan ibadah haji. 4 tahun turut-turut. Saya dapat sejarah daripada kawan saya di Mekah, dikira sejak haji diwajibkan sampailah ke tahun 2019 yang lepas, sudah 23 kali tak ada haji. Sebab apa? Satu sebab dia, bukan peperangan, tapi apa? Wabak, penyakit. Jadi tuan-tuan, kalaulah ditakdirkan tahun depan, na'udzubillah, kita belum lagi diizinkan oleh Allah untuk tunaikan ibadah haji, sabar. Nenek moyang kita tahun 22 dulu sampai tahun 25 dengan hanya kapal laut berhalangan untuk buat haji. Kita berapa tahun tu? 4 tahun. Kita baru setahun. Tahun depan, kalau na'udzubillah, kalau pun terjadi lagi, masih lagi kita ni bernasib baik, tak seburuk nasib orang-orang dahulu. InsyaAllah vaksin akan jumpa, akan ada, kita akan dapat buat ibadah umrah atau haji. Berdoa, tuan-tuan ya, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan kalau melihat Kaabah, saya kalau melihat Kaabah, saya target 3 tempat. Saya nak ke Multazam, saya nak kucup Hajar Aswad, saya nak solat di Hijr Ismail. Ini pun lubuk pahala. Dalam hadis, saya lupa matan dia, tetapi mafhum dia, berdoalah kamu di Multazam, doa kamu tidak akan ditolak. Tahu Multazam tuan-tuan? Yang nak pernah pergi Mekah tahulah. Multazam tu mana? Antara pintu Kaabah ke Hajar Aswad. Tak besar pun, sangat sebesar ni lah meja ni. Berebut-rebut orang ke sana. Siapa sini yang sempat berdoa di sana? Di Multazam? Tak ada? Tak sempat? Dari jauh? Tak sempat? Berdoa pada Allah. InsyaAllah untuk akan datang, Allah makbulkan doa kita. Berdoa di Multazam. Mintalah apa saja baik-baik, insya-Allah Allah kabulkan. Kalau Allah tak kabulkan, berarti Allah akan bagi yang lebih baik daripada itu. Berebut-rebut tuan-puan orang nak berdoa di sana. Itu salah satu daripada daya tarikan Kaabah yang menyebabkan kita ni berkobar-kobar, rindu nak ke Kaabah. Ustaz, tak boleh ke berdoa melalui TV, Ustaz? Nampak Multazam situ? Tak boleh. Tuan-puan bukan tak boleh, maksudnya tak sampai apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sebaiknya sentuh Kaabah itu, Multazam itu ketika berdoa. Sebaiknya. Tempat yang kedua, di Hajar Aswad. Hajar Aswad ni apa terjemahan dia? Hajar tu apa? Batu. Aswad tu apa? Hitam. Kalau orang Malaysia kata, engkau dah pergi kucup dekat batu Hajar Aswad yang hitam tu. Saya kenapa tuan tambah lagi batu di hujung dia dan hitam di belakangnya? Sebab Hajar Aswad pun dah merupakan terjemahan daripada batu yang hitam. Itu batu syurga tuan-puan. Ustaz, apa kelebihan dia? Tak disebut dalam hadis. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mengucup ketika melakukan ibadat di tanah suci, ataupun ketika sambil solat Nabi mengucup. Nabi tak sebut apa kelebihan dia, cuma para sahabat melihat Nabi mengucup, sahabat pun mengucup. Berarti jadi satu sunnah Nabi SAW. Yang ketiga di Hijr Ismail. Ni rasa tak sabar nak pergi tuan-tuan. Besarnya pahala, seolah-olah kita ini
Hijr Ismail itu maksudnya satu batu, satu pagar, satu kawasan yang ditentukan oleh Nabi Ismail alaihi salam selepas ayahandanya Nabi Ibrahim membina Kaabah. Jadi tanda di situ. Jadi orang kalau bersembahyang berjemaah dalam itu sembahyang tak sah, sebab dia kira sebahagian daripada Kaabah. Tetapi kalau bersembahyang sunat, Nabi lakukan. Nabi lakukan. Cuma pesan saya tuan-puan, kalau sempat jangan tamak sembahyang di sana, bagi peluang orang lain. Ini kadang sampai bergaduh, sama macam orang berada di Raudah. Tuan saya sempat pergi Raudah. Macam Raudah tu dia punya, tak mau keluar daripada situ. Sampai dia halau polis pun tak mau keluar juga. Tuan-tuan bagi laluan pada orang lain, tuan-tuan pun dapat pahala. Saya pesan pada jemaah, jangan lepaskan peluang tawaf. Ustaz, tawaf umrah je kan? Tak. Tawaf tu ada 6. Tuan-tuan kalau masuk masjid ni, sebelum duduk buat apa? Masuk masjid, sebelum duduk buat apa? Salat tahiyatul masjid. Tapi di Kaabah, di Baitullah, tuan-tuan disunatkan buat tawaf tahiyatul baiti. Sebab tu kita kalau ke masjid tu biar cepat dan ada waktu lebih kurang dalam setengah atau 40 minit sebelum azan, supaya dapat masuk buat tawaf tahiyatul baiti. Pun lubuk pahala Allah bagi. Sebaik-baik berdoa ketika tawaf. Jadi tuan-tuan, ketika buat tawaf tahiyatul bait, berdoalah. Ada namanya tawaf sunat, bila-bila pun boleh buat. Ada namanya tawaf nazar. Ya Allah, kalau aku berjaya menyempurnakan ibadah haji pertama kali dalam hidup aku bernazar untuk buat tawaf. Itu namanya tawaf nazar. Tengok tuan-puan ya, Allah tak menghadkan hanya tawaf untuk umrah saja atau tawaf untuk haji. Boleh tawaf untuk tahiyatul baiti, tawaf untuk tawaf sunat, tawaf selain daripada tawaf umrah, tawaf haji, dan akhirnya tawaf wada. Pun juga kita lakukan di mana? Di Baitullah. Kalau buat tawaf di Masjid Ubaidullah dapat pahala tak? Dapat tuan-tuan? Buat tawaf kat Masjid Ubaidullah ada dapat pahala? Tak ada. Hanya masjid di Baitullah sahaja. Betapa besarnya ya seruan Allah datangnya kita, walaupun habis wang ringgit sekalipun, kata orang Melayu, berbaloi. Apa dia? Berbaloi. Dengan pahala yang kita dapat tu banyak tuan-puan, terlalu banyak. Baik. Tadi saya dah sebut tentang fadilat Baitullah yang menyebab kita bertambah-tambah rindu kepada Baitullah. Jangan lupa tuan-puan, ketika kita berada di Baitullah, satu perkara yang kita jangan lupa, iaitu khatam Al-Quran. Tuan-tuan dapat pergi Mekah, penginapan hotel hanya untuk berehat tidur malam. Siang kita duduk di mana? Di Baitullah, di masjid. Kalau penat, boleh baring sekejap. Kemudian berwuduk. Jadi diri kita ini sentiasa berada di mana? Di masjid. Bertambah-tambahlah rindu kita kepada Masjid Baitullah. Khatam Quran tuan. Saya kalau pergi umrah, paling minimum saya cuba usahakan, walaupun saya bertugas, setidak-tidaknya dalam masa 12 hari itu saya dapat khatam 2 kali. Itu pun orang kata 2 kali je. So saya bertugas. Wah, saya alhamdulillah Ustaz, 2 hari khatam, 2 hari khatam. Wah, bagus.
Lepas subuh memang tak balik Ustaz. Lepas subuh je saya sembahyang sunat taubat. Kan boleh kan? Boleh. Sembahyang syuruk, sembahyang duha. Lepas tu saya mula baca Quran. 2 hari khatam Quran. Di Malaysia Ustaz, 2 tahun berusaha nak khatam Quran. Di sana 2 hari. Jadi seolah-olah kita yang ke tanah suci ini memang niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kita peluang, kesempatan waktu, tidak rasa tersepit waktu untuk kita melakukan ibadah seluas-luasnya, termasuk khatam Al-Quran. Dah urusan dunia di Malaysia semua tinggal. Dah ambil cuti, berniaga, anak teruskan. Urusan di rumah dah selesai. Fokus pada ibadah. Tuan-tuan kalau dapat iktikaf pun di Malaysia ni, tapi kepuasan iktikaf itu tak sama kepuasan iktikaf di mana? Di Baitullah. Kalau boleh memang tak nak keluar pada Baitullah. Keluar pun untuk nak pergi buang air, beli makanan. Masuk balik, itu pun jemaah ada yang kata, Ustaz saya bawa korma ya Ustaz. Sarapan saya dengan korma, haus Zam-Zam. Kan makan tengah hari saya pun tak ada, saya makan korma saja. Boleh bertahan ke tuan? Boleh. Memang boleh. Saya tak mau tinggalkan Baitullah ini. Walaupun sedetik. Rugi rasanya. Allahu Akbar. Tuan ya. Itu kerinduan yang amat sangat. Cinta yang amat sangat. Habis Ustaz, kalau pergi sana, kadang-kadang Ustaz batuk, sakit, cara elak jangan minum air sejuk. Habis dah air Zam-Zam kat situ semuanya sejuk. Kenapa tuan-tuan tak ambil yang tulisan ada not cold? Tak sejuk. Tak nak rasa pula nikmat Zam-Zam dengan rasa air sejuk. Hati-hati tuan-tuan Baik. Tuan-tuan, Baitullah Kaabah, kalau tuan-tuan lihat kembali sejarahnya, saya bacakan ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin zi ghairi zar'in min baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ini doa Nabi Ibrahim untuk orang zuriat, untuk orang selepasnya. Sebab itu doa ini sampai sekarang memberi kesan kepada kita. Di mana doa Nabi Ibrahim yang mengatakan kita ni selalu rindu pada Kaabah. Waja'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia, hati-hati manusia cenderung ke Baitullah, cenderung datang ke Baitullah Al-Muharram. Muharram tu maksudnya Baitullahil Haram. Makbul doa Nabi Ibrahim sampai sekarang. Sebab itu tak heran tuan-tuan kesan daripada doa Nabi Ibrahim itu yang termaktub dalam surah Ibrahim ayat 37 sampai sekarang. Kalau dulu, saya ingat tahun 90-an dulu, orang-orang Malaysia ni datang ke tanah suci bulan Ramadan sebulan, lepas tu tak balik. Bulan Syawal duduk di Mekah, tunggu sampai haji. Walaupun dah haji 5 kali, dia nak lagi. Saya kata tak salah segi visa. Memang salah Ustaz, taubat pada Allah ialah. Sebab apa? Tak sanggup tinggalkan Kaabah. Ramadan, Syawal, Zul Qaidah, Zul Hijjah. Berapa bulan tu? 4 bulan. Puas ke? Tak puas Ustaz. Kalau boleh nak lepak, nak duduk situ. Sebab tu banyak sekarang ni orang-orang Melayu kita daripada Kedah, Perlis, bahkan orang Melaka pun ada yang dah beranak pinak kat sana.
sebelum kemerdekaan Arab Saudi. Kenapa? Kami cinta kepada Baitullah. Itu rezeki mereka. Kita walaupun tak begitu nasib kita, tuan-tuan, kita tak boleh kalah dengan mereka. Ya? Tak boleh kalah dengan mereka. Doa Nabi Ibrahim tadi apa? Warzuqhum minas thamarat. Ya Allah, engkau berilah rezeki kepada manusia yang rindu pada Kaabah. Jadi orang yang rindu pada Kaabah, Allah bagi rezeki. Ini doa Nabi Ibrahim. Warzuqhum minas thamarat. Berilah rezeki kepada orang yang merindui Kaabah berupa buah-buahan. Yalah, pada masa itu buah-buahan lah. Sekarang tukarlah kepada harta ataupun wang ringgit yang membolehkan kita pergi ke tanah suci. La'allahum yashkurun, supaya semoga mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Doa Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, saya percaya semua kita ni memang dah terkesan dengan doa Nabi Ibrahim. Rindu pada Kaabah. Kalau boleh, satu hari nanti sempat kita, nyawa kita panjang, ada kapal terbang yang boleh sampai dalam masa 4 jam berbanding dengan 8 jam, lagi banyak orang nak pergi. Boleh pergi balik. Pergi balik setiap hari boleh lah. Atau hari ni pergi, besok balik. Tu pergi balik. Itulah ya kemudahan. Doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minas thamarat. Ya Allah, berikan rezeki kepada manusia yang hatinya rindu pada Kaabah. Jadi kalau kita merindui Kaabah itu, berarti kita ni sudah terkesan dengan doa Nabi Ibrahim. Waja'al af'idatan minan nas. Jadikan hati-hati mereka, afidah ni jamak daripada fuad. Fuad maksudnya hati. Af'idatan minan nas tahwi ilaihim, cenderung rindu kepada Kaabah. Tuan-tuan, kalau nak dapat selalu pergi ke Baitullah, buka surah Ibrahim ayat 37, baca Rabbana inni askantu min zuriyati sehingga akhir ayat. Baca sampai habis. Insya-Allah Allah makbulkan doa kita, ya. Tuan-tuan, yang paling penting sekarang ni ialah jaga kesihatan. Jaga apa? Kesihatan. Orang kalau nak pergi Mekah, selalu dinasihatkan dia pergi KT pertama pada musim panas, kemudian waktu untuk nak wukuf masih lama, dia berulang alik ke masjid, jarak hotel yang agak jauh, tetapi dia lupa untuk apa? Berehat. Kena ada rehat. Walaupun semangat beribadah, rehat pun kena ada. Kerana setiap anggota badan kita ni ada hak. Hak untuk apa? Hak untuk berehat, ya. Sebab itu tuan-tuan, orang yang pergi ke Kaabah ni, ada yang bawa beg, berkampung dalam masjid, tidur dalam masjid. Dia kata lagi baik Ustaz, fully aircon, seronok dalam masjid ni, dapat pahala yang banyak. Berdoalah, insya-Allah mudah-mudahan kita semua ini Allah makbul doa kita. Jangan lupa baca doa Nabi Ibrahim, surah apa tadi? Surah Ibrahim ayat 37. Insya-Allah tuan ikut saya, kita baca doanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun.
Allahumma amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malaikat sekeliling kita berdoakan untuk kita, mengamin untuk kita. Doa kita baca tadi, Allah makbulkan. Lepas saja selesai COVID ini, seruan Allah kita sahut. Tuan-tuan, berlumba-lumbalah ke tanah suci. Rezeki yang Allah bagi, melaburlah untuk mencari pahala sebanyak mungkin. Di mana lubuk pahala? Di mana lubuk pahala? Di Baitullahi Al-Muharram. Di mana tu? Di Mekah. Itu lubuk pahala. Ya. Sesiapa yang terkesan dengan doa Nabi Ibrahim ini, insya-Allah, insya-Allah urusan dia di padang mahsyar itu mudah. Ya, insya-Allah. Tuan-tuan, kerinduan kita pada Baitullah Muharram sentiasa ada. Jangan sampai kita terlupa nak berdoa, akhirnya tawar hati kita kata Baitullah Muharram. Itu satu kerugian yang besar bagi kita. Ya. Kalau boleh, hari-hari nak di mana? Di Baitullahil Muharram. Kalau boleh. Tapi apakan daya, tangan tak sampai. Orang yang bercita-cita sekarang, Allah dah bagi pahala belum? Dah bagi pahala belum? Dah. Orang yang berniat buat baik, Allah beri pahala walaupun perbuatan baik itu belum dibuat. Orang yang berniat jahat, Allah belum beri dosa, sehingga dia melakukan perkara yang tak baik itu baru dapat dosa. Jadi Allah telah tuliskan, Allah telah beri kepada kita pahala untuk ke Baitullah, beribadah di sana. Insya-Allah. Jaga kesihatan supaya kita boleh ke sana. Tuan-tuan, siapa yang lepas saya dapat pergi haji angkat tangan? Tapi 2019 ada yang dah dapat panggilan pergi haji? Tak ada. Yang sepatutnya pergi tahun ni 2020 ada? 2021 tak ada. Baik, tuan-tuan yang dapat panggilan 2020, peluang tuan-puan masih ada. Tahun depan 2021 kalau sekiranya Allah izinkan, tuan-tuan akan diutamakan. Yang tahun 2021 punya peluang, tunggu usaha kita, kerajaan kita untuk meminta tambahan kota. Ya, tambahan kota ini nasib, tapi insya-Allah dapat. Ya. Cuma kita terus berdoa. Semoga rukun Islam yang keberapa tu? Haji tu. Yang keberapa? Keempat, kelima? Saya pun lupa dah. 5 betul lah? Kurang keempat Rukun Islam yang kelima Allah makbulkan. Insya-Allah. Baik, saya rasa itu dulu hari ini. Terima kasih di atas perhatian. Terima kasih pada AJK Masjid kerana beri saya laluan. Saya bacakan sebuah hadis sebelum kita tutup. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adama fanqata'a amaluhu illa min thalathin." Jika meninggal dunia seseorang anak Adam itu, maka terputuslah segala amalannya. Kalau terputus amalannya, maka terputuslah sumber pahalanya, kecuali daripada tiga apa? 3 amalan yang dilakukan semasa dia hidup. Yang pertama, sedekatin jariah. Sedekah jariah. Sedekah ni banyak tuan-puan ya. Sedekah jariah ni lah yang mana pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Contoh, kita menyumbang duit untuk pembangunan masjid. Selama masjid dipakai, pahala mengalir. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan yang pernah jadi guru, bersyukurlah. Selama mana ilmu yang kita sampai pada anak murid kita dahulunya, mereka mengamalkan sampai sekarang, bahkan mengajar kepada generasi selanjutnya, dan begitu seterusnya sampai ke hari kiamat, pahala mengalir pada kita. Ilmin yuntafa'u bihi. Yang terakhir, wa waladin salihin yad'u lahuma, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sebab tuan-puan jangan lupa,
Kita yang ada anak ni hari-hari sumbat ke telinga mereka. Mak dan ayah tak minta apa daripada engkau. Mak minta dua saja. Satu, jaga akidah, dan teruskan berdoa untuk mak dan ayah. Tuan-tuan, kalau kita dah meninggal dunia dalam kubur, ada dua sumber pahala kita, sedekah jariah dan juga apa tadi? Ilmu yang bermanfaat. Sumber yang ketiga ni pun penting. Doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya sampai bila-bila. Tapi doa anak ni biasanya, kalau doa anak tu dia dah meninggal, cucu jarang doakan untuk nenek dan atuk dia. Jarang sebab tu tuan-puan, Rasulullah SAW letak yang nombor 3. Rasulullah letak yang nombor 1 tu apa? Sedekah jariah. Yang kedua tadi apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi tolong tuan-tuan, inilah sumber pahala kita. Walaupun kita dah meninggal dunia, mengalir pada kita, jaminan kita nanti di mana? Di padang mahsyar. Saya doakan semua kita ini nanti menjadi ahli syurga. Ada yang tanya saya, Ustaz, syurga tu macam mana indah dia, Ustaz? Oh, saya tak tahu saya tu. Tetapi dalam hadis, Rasulullah SAW menggambarkan serendah-rendah kelas syurga itu, dia punya kenikmatan dunia dengan serendah-rendah kelas syurga 1/8. Faham maksud tuan? Semewah-mewah dunia ini baru 1/8 daripada nikmat syurga yang paling rendah. Syurga yang paling atas syurga apa? Yang paling atas Firdaus. Syurga ni banyak tingkatan Yang paling rendah punya syurga tu, dunia ni punya kemewahan dibanding dengan syurga paling rendah 1/8. 1/8. Jadi kita dah masuk syurga paling rendah, tak maulah kan, syurga paling high class lah. Dunia dah mewah kan? Dah mewah dah dunia ni, tapi baru 1/8 ukuran dia dengan syurga yang paling rendah. Jadi kita berdoa, tak maulah masuk syurga yang paling rendah. Syurga apa? Firdaus. Jadi teruslah merindui Kaabah, teruslah kita meminta pada Allah beri kita peluang sebanyak mungkin, sekerap mungkin beribadah di tanah suci, insya-Allah. Baik, kita berdoa sebelum kita bersurat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana innana askanna min dzurriyyatina biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an. Allahumma arzuqna shifaan. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma dafa' 'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa an buldanil muslimina amatan. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan
wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.